Bila kita dah faham, kita dah mahir email marketing, kita baru pergi kepada autopilot. Autopilot pun kita kena belajar satu bahagian ke satu bahagian. Fokuskan ke dalam YouTube dahulu contohnya. Bagaimana buat YouTube, bagaimana nak menggunakan bagaimana nak buat video yang cantik, bagaimana nak buat video yang menarik, bagaimana nak menggunakan movie maker, bagaimana nak gunakan Camtasia, bagaimana nak gunakan Hypercam dan sebagainya, bagaimana nak edit video tersebut, bagaimana nak letak flash, bagaimana nak letak kredit, bagaimana nak letak information, nak lapiskan dengan gambar, nak letak macam-macam. Kita boleh belajar hanya dengan satu tajuk sahaja, how to create video, how to make a very good video for YouTube for example. So jangan divertkan, belajar satu-satu, fokus dan cari ilmu dia sampai ke dalam. Yang terakhir sekali ni yang selalu jadi saya perasan, ramai orang datang jumpa saya, dia kata, awak dah lama buat GDI? Saya kata ada jugalah. Boleh saya tengok check? Boleh saya tengok print screen? Boleh saya tengok berapa banyak awak dapat? Saya punya pandangan, mungkin pandangan saya berbeza. Diharap kawan-kawan menghargai pandangan yang berbeza. Saya punya pandangan, selepas saya mengkaji dalam apa juga perniagaan multi level ini, ataupun networking, ataupun secara online, terutama di dalam GDI, saya kaji network saya agak ramai. Kebanyakan saya tengok di dalam network saya, orang yang sukses di dalam network saya adalah orang yang tak pernah pun tengok saya punya income, berapa yang saya dapat. Saya berusaha di dalam GDI pun saya tak pernah tengok income upline saya. Pasalnya, saya tak yakin dengan upline, saya tak yakin dengan perkara luar, saya yakin dengan apa yang saya study. Bila saya dah yakini GDI, itu yang daripada awal saya pesan, kaji apa itu GDI. Apabila kita dah yakin yang di tangan kita itu emas, kita tak kira perkara sekeliling. Ada juga pernah saya tunjukkan dulu berapa income saya di dalam GDI ni. Dan selepas beberapa bulan saya tengok, yang pernah tengok saya punya income tu tak ada lagi dah. Akaun dia dah kena cancel, ataupun dia tak berminat, ataupun mungkin lepas 2-3 orang, sekali 2 kali ajak orang masuk GDI, orang tak nak, dia pun tinggal. Tak ada seorang pun yang pernah tengok saya punya income di dalam GDI ni masih buat lagi GDI. Dan orang yang sukses di dalam GDI ni, saya tengok dia tak pernah minta pun income, nak tengok income. Sebab apa? Jadi kalau saya minta maaf apa yang saya cakapkan ni, sebab saya seboleh-bolehnya nak memberitahu data yang saya perhatikan. Sebab saya tak nak kawan-kawan tersilap langkah. Kerana jika kita melihat ataupun kita meletakkan motivasi ataupun semangat yang semangat untuk kita bekerja kepada perkara di luar, maknanya kita dipengaruhi oleh perkara di luar. Contohlah, katalah saya berminat buat ni kerana saya nampak income kawan tu sangat tinggi. Saya pun buat. Saya buat disebabkan terpengaruh income dia sangat tinggi. Sampai satu ketika tiba-tiba saya nak minta tolong dia, dia tak nak tolong. Saya kecil hati dan saya tak buat. Malaslah saya. Dia ni janji bagus tapi tak bagus. Malas saya nak buat. Saya tinggalkan perkara tersebut. Soalannya, siapakah yang rugi? Sekiranya kita di dalam satu perniagaan yang betul-betul baik, kita berhenti disebabkan upline tak nak tolong. Soalan saya, siapakah yang rugi? Kita sendiri yang rugi. Katalah saya study dulu GDI. Lepas saya puas hati GDI is the best, so I have decided to do GDI. Saya dah letakkan saya punya target. Ujung tahun ni berapa saya nak dapat, ujung tahun depan berapa saya nak dapat. And then saya dah motivate diri saya sendiri. I don't give a damn whether other people want to follow or not, because GDI is on my hand. I'll do it by hook or by crook. I will do it with you or without you.
Saya akan buat, sama ada upline dia nak tunjuk ke, dia tak nak tunjuk ke, is not my business at all. My business is my goal. Apa yang saya nak capai pada hujung tahun ni. My business is my goal. Apa yang saya nak capai pada hujung tahun hadapan. Katalah tahun lepas saya join GDI. Katalah saya minta nak tengok income kawan saya punya upline tu, entah Yahudi mana saya punya upline, saya main tembak je dulu. Sebab masa tu saya tak jumpa orang Malaysia yang buat GDI ni. Saya main ambil je. Kalau saya jumpa mungkin saya masuk kot. Okay. Tapi saya main ambil je. Katalah saya minta nak tengok dia punya income, dia tak bagi tahun lepas. Makanya sampai hari ini saya tidak dapat apa yang saya telah dapat pada hari ini. Kalau dia tak bantu saya merajuk dan saya tak buat, saya tidak akan dapat apa yang saya dah dapat pada hari ini. Dan saya tidak akan ada peluang untuk dapat apa yang saya target pada ujung tahun. Jadi perkara yang sama, saya mencadangkan kepada kawan-kawan, cari motivasi di dalam diri sendiri. Perkara yang paling baik adalah memahami tentang perkara yang ingin kita buat tersebut. Sampai kita yakin yang betul-betul kita buat ini adalah yang paling baik, yang paling bagus, kita buat. Jangan risau tentang orang lain. Buat. Apa nasihat yang baik, tengok mana upline yang bagi nasihat yang baik, mana kawan-kawan yang bagi nasihat yang baik, dan kita fikir nasihat itu memang baik, kita buat. Yang membezakan antara kita dengan orang lain adalah perkataan buat. Ramai orang mempunyai idea untuk jual nasi lemak, tak ramai yang nak jual nasi lemak. Okay. Ramai orang yang mempunyai idea untuk berniaga, tak ramai orang yang nak berniaga. Saya pernah jumpa seorang makcik yang sangat berjaya hanya dengan jual nasi lemak. What's so difficult of selling nasi lemak? Idea dia tak memerlukan kita masuk universiti ataupun pergi ke angkasa lepas untuk dapat idea jual nasi lemak. Tapi kita tak boleh mencapai kejayaan seperti makcik itu. Bezanya makcik itu buat dan saya tak buat. Sebab itu saya tak dapat kejayaan dalam nasi lemak. Okay. Perbezaannya whether do or not do. Kalau kita letakkan alasan-alasan yang berada di luar untuk kita tak membuat, maka kita tak akan buat. Dan yang ruginya adalah kita dan keluarga kita. Jadi itu pesanan saya untuk diri saya sebenarnya. Kalau dalam ucapan saya ni ada yang terkasar bahasa, saya minta maaf. Saya minta maaf banyak-banyak. Okay. Dan saya tidak ada berniat untuk nak lukakan siapa-siapa. Semata-mata saya fikir apa yang saya ada tu ada faedahnya untuk diri saya dan untuk kawan-kawan, dan saya sampaikan. Satu lagi, jika ada apa-apa soalan, bolehlah tanya di ruangan soal jawab forum yang saya sediakan. Mana yang saya mampu jawab, saya jawab. Mana yang tak mampu tu saya cuba ikhtiarkan perkara yang lain. Okay. Tetapi apa yang ada di dalam website ni, gunakanlah. Sama ada anda berada di dalam network saya ataupun berada di luar network saya, mana yang berfaedah ambil. Okay. Mana yang boleh memberi keuntungan, mana yang boleh mendatangkan kebaikan, ambil. Kalau nak ambil website saya ni pun ambil, tak ada masalah. Walaupun bukan network saya ataupun bukan dalam perniagaan ini sekalipun, ia tidak jadi masalah. Saya dah benarkan lebih awal. Semoga kita sama-sama boleh mencapai kejayaan di dalam bidang keusahawanan internet ini. Semoga apa yang saya cakap ni memberi faedah dan diberkati oleh Tuhan kepada saya dan kepada anda sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum.